Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam channel Ustaz Amin Halal untuk siri halal dan sihat. Saya ingin menjawab satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita daripada Bangkok, Thailand, ya. Seorang pelajar di ambil master food science. Assalamualaikum Ustaz, my name is Niel Mas Samuela. I'm master student from food science in King Mangkuch Institute of Technology, Lad Krabang, Bangkok, Thailand. Ditengok saya punya video berkenaan dengan cuka, yang berkenaan dengan cuka, sama ada cuka tu yang telah melalui proses fermentasi dan juga sebagainya, yang ditambahkan dengan yeast bagi. Jadi apakah hukumnya? Dia ada dua soalan yang ditanyakan kepada saya. Yang pertama tentang packaging. Hari ini packaging yang nak buat membungkus makanan yang kita beli tu, memang nak buat packaging, dia ada juga penggunaan alkohol. Jadi apakah hukum yang berkenaan dengan alkohol yang digunakan? Adakah alkohol itu akan memberikan kesan kepada status halal dan thayyibah pada packaging itu? Saya yakin bahawa sahabat kita ni boleh berbahasa Melayu. I will explain in bahasa, because my video presentation in bahasa, insyaAllah. Kalau kita lihat alkohol, kita kena memahami konsep penggunaan alkohol dan juga arak sendiri. Jadi saya akan jelaskan direct kepada pertanyaan tersebut tentang alkohol yang digunakan dalam membuat pembungkusan juga plastik ni. Nak buat plastik memang ada penggunaan alkohol. Baik. Alkohol ni apa? Alkohol kena pastikan bahawa alkohol dia ada alkohol arak, dia ada alkohol yang sintetik. Kalau alkohol arak ni dia melalui proses fermentation proses, campurkan yeast, campurkan dengan gula, dan akhirnya dia akan lahirkan ethanol, alkohol itu sendiri. Baik, yang disebut sebagai liker arak. Yang ni lebih kepada persoalan tentang alkohol sintetik yang digunakan untuk produk-produk yang bukan untuk diminum, bukan untuk yang nak dimakan. So dalam hal ini, kalau kita lihat soalan daripada sahabat kita itu, ialah dia adalah alkohol yang dihasilkan daripada sintetik. Sintetik alkohol biasanya dibuat daripada bahan-bahan chemical base dan juga petroleum. Yang tu adalah basic asas yang digunakan untuk alkohol, untuk tujuan external use, untuk kegunaan luaran dan bukan untuk consume. Baik, kalau kita lihat bahawa dia adalah pembuatan kaedahnya hanya menggunakan bahan-bahan kimia sahaja yang tidak sama seperti kaedah pemprosesan arak, dan juga tidak melalui proses fermentasi dan juga sebagainya, maka alkohol ini ialah alkohol yang diharuskan, dia tidak berbahaya. Sama juga alkohol yang kita pergi cucuk sapu alkohol, dan juga alkohol dalam minyak wangi, juga adanya alkohol sebagainya dalam sabun, dalam hand sanitizer sekarang ni juga ada kandungan alkohol. Yang tu adalah alkohol yang bukan melalui proses arak. So hukumnya, fatwanya adalah diharuskan. Boleh rujuk dalam fatwa yang telah dikeluarkan pada Julai 2011 oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Lihat dalam website JAKIM juga, www.islam.gov.my itu, lihat kepada SMAF tentang pandangan-pandangan hukum yang pernah dikeluarkan. Jadi type alkohol, dia akan keluar alkohol yang telah dibuat keputusan, buat alkohol yang bukan yang dibuat daripada pemprosesan arak, bukan tujuan untuk nak buat arak, dan juga digunakan sebagai bahan-bahan dalam plastik, bahan-bahan dalam minyak wangi sebagai alkohol ini, maka hukumnya adalah harus. Maka sebab tu
dia tidak menjejaskan hukum kepada produk tersebut. Walaupun kita lihat bahan yang nak buat plastik tu memang ada alkohol, tapi dia bukan alkohol haram. Dia tak sama seperti alkohol haram. Yang haram tu adalah alkohol yang diproses daripada pembuatan arak tu sendiri. Jadi dalam hal ini kepada yang bertanyakan tentang alkohol yang digunakan dalam plastik itu, dia tidak menjadi apa-apa hukum yang mengharamkan. Ia adalah diharuskan, ya, kecuali dia boleh memudaratkan. Kecuali dia boleh memudaratkan. Kalau kata alkohol tadi itu alkohol yang boleh memudaratkan, maka dalam hal ini haramnya itu bukan haram kerana nama dia alkohol, haram kerana memudaratkan. La darar wala dirar. Dia tidak boleh memudaratkan. Kalau kaedah sampai memudaratkan, maka kaedah itu disebut sebagai benda yang menyebabkan hukumnya adalah haram dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga dalam pandangan hukum-hukum fiqh yang lain. Boleh lihat dalam kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Aqrawi juga jelaskan konsep prinsip-prinsip halal haram ni, termasuk juga prinsip yang disebut sebagai la darara wala dirar. Dia tidak boleh memudaratkan, dalam masa yang sama juga tidak boleh memudaratkan yang lain. Saya harap dia menjawab kepada persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita yang tengah buat master dalam sains. Alhamdulillah, baik. Jadi kalau ada sebarang soalan lagi, bolehlah email dan juga boleh tanya kepada saya, insyaAllah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.